Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hanan Aina binti Lavli. Dan saya Siti Syaril Haiti binti Abu Hanifah. Kami daripada Grup 8 akan membentangkan tentang Authentic Leadership. Ini merupakan senarai ahli bagi kumpulan 8 yang terdiri daripada 9 orang ahli. Pengenalan. Apakah definisi kepimpinan? Kepimpinan ialah keupayaan seseorang individu atau sekumpulan orang untuk mempengaruhi dan membimbing pengikut atau ahli sesebuah organisasi, masyarakat atau pasukan. Kepimpinan selalunya merupakan sifat yang terikat dengan gelaran atau kedudukan seseorang dalam hierarki. Apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan autentik? Ringkasnya, kepimpinan autentik ialah keaslian. Ini bermakna anda benar dengan kepribadian, nilai dan semangat anda sendiri, tanpa mengira tekanan yang anda hadapi untuk bertindak sebaliknya. Anda jujur dengan diri sendiri dan orang lain, dan anda bertanggungjawab atas kesilapan anda. Nilai, cita-cita dan tindakan anda adalah sejajar. Seterusnya adalah ciri model kepimpinan. Terdapat 5 ciri model kepimpinan kami, iaitu pertama sekali adalah integriti. Pemimpin yang sahih, terbuka dan tulus. Mereka bersedia untuk berkongsi sebarang maklumat dan mereka tidak takut untuk mengakui ketika mereka melakukan kesalahan. Yang kedua adalah terbuka kepada sebarang maklum balas. Pemimpin autentik terbuka untuk menerima sebarang maklum balas daripada orang lain. Mereka bersedia belajar dari kesilapan mereka dan mereka selalu mencari jalan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga adalah jujur dan beretika. Pemimpin yang sahih jujur dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka beretika dalam melakukan urusan mereka dan mereka mempunyai standard yang tinggi. Seterusnya adalah bertanggungjawab. Pemimpin yang sahih bertanggungjawab atas tindakan mereka. Mereka bertanggungjawab atas keputusan mereka dan mereka tidak takut untuk mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Dan terakhir sekali adalah berani. Pemimpin yang sahih berani dan bersedia mengambil sebarang risiko. Mereka tidak takut untuk berdiri untuk apa yang mereka percayai walaupun mereka itu tidak begitu popular. Bagaimana kepimpinan autentik berfungsi? Kepimpinan autentik berfungsi melalui pendekatan praktikal. Pemimpin harus mempersoalkan dan memahami kebimbangan sebenar dalam situasi dan menentukan tindakan yang betul untuk pemimpin, pengikut dan organisasi. Kepimpinan autentik atau dikenali sebagai kepimpinan tulen ini menekankan pemimpin menjadi lebih bertujuan berdasarkan nilai, berhubungan, berdisiplin diri dan belas kasihan. Pendekatan teori. Kepimpinan tulen ditakrifkan oleh pemimpin yang menunjukkan kesedaran diri, perspektif moral yang dihayati, pemprosesan seimbang dan ketulusan dalam hubungan. Atribut ini berkembang sepanjang hayat, selalunya dipengaruhi oleh peristiwa kehidupan yang penting. Ciri psikologi positif dan penakbulan moral memainkan peranan penting dalam kepimpinan autentik ini. Kelebihan kepimpinan autentik adalah 1. Kepercayaan dan kredibiliti. Pemimpin autentik dilihat sebagai boleh dipercayai dan tulen, yang boleh memupuk kepercayaan di kalangan pengikut mereka. Nombor 2. Persekitaran kerja yang positif. Pemimpin tulen sering mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan terbuka. Ia menggalakkan komunikasi terbuka dan inovasi. Ketiga, penlibatan pekerja. Pemimpin yang tulen atau pemimpin autentik boleh meningkatkan penlibatan pekerja dengan menghubungkan pada tahap peribadi dan menyelaraskan nilai dengan organisasi. Keempat, kejayaan jangka panjang. Kepimpinan yang tulen boleh membawa kepada kejayaan jangka panjang dengan membina hubungan yang kukuh dan pertumbuhan yang mapan. Seterusnya adalah kelemahan. Jadi di sini terdapat 4 kelemahan bagi kepimpinan autentik, iaitu pertama sekali adalah subjektiviti. Subjektiviti ni adalah keaslian yang boleh menjadi subjektif, yang menjadikannya lebih mencabar untuk ditarifkan dan diukur. Apa yang sahih bagi seseorang
mungkin tidak bagi orang lain. Yang kedua adalah kerentanan. Kerentanan ni bersikap terbuka dan tulen yang boleh menjadikan pemimpin lebih terdedah kepada kritikan atau eksploitasi. Yang ketiga adalah berkongsi terlalu banyak. Terdapat risiko berkongsi maklumat peribadi secara berlebihan yang boleh mengaburkan sempadan profesional. Dan terakhir sekali adalah variasi dan budaya. Kepimpinan tulen mungkin tidak berkesan secara universal merentas setiap budaya dan konteks kerana norma setiap budaya adalah berbeza. Jadi adalah penting untuk setiap pemimpin mencapai keseimbangan dan keaslian dan keberkesanan kepimpinan sambil mempertimbangkan konteks organisasi dan budaya tertentu. Pengurusan sumber manusia berkait rapat dengan pemimpin yang bijak merancang, melaksana, mengurus dan mengawal atau memantau pengimplementasian sesuatu yang telah dirancang dan sumber-sumber di bawah kawalannya. Gaya kepimpinan haruslah menjurus kepada usaha untuk meningkatkan produktiviti dan mempunyai keseimbangan emosi dan perasaan. Selaras dengan wawasan pendidikan yang ingin mencapai empowerment dengan tujuan untuk mengubah cara berfikir, bekerja, mengurus, menyelia, berhubung dan bertindak. Pemimpin haruslah memberikan tumpuan kepada matlamat organisasi, mengatur dan menyelenggara tugasan dan menugaskan kerja. Untuk bahagian isu pula, kepimpinan kami mengalami masalah budaya ilmu, iaitu kurang dari segi pengetahuan dan kemahiran. Seperti yang kita tahu, kepimpinan autentik ini memerlukan pemimpin yang mampu berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan pekerja. Sekiranya pemimpin atau pekerja dalam organisasi menghadapi kekurangan pengetahuan dan kemahiran, ini boleh menghalang proses pembinaan perhubungan yang sebenar. Contohnya, bagi situasi kami, seorang guru kepada pelajar LKU menyatakan bahawa ia kekurangan pengetahuan kerana tiada cara spesifik untuk mengajar pelajar tersebut disebabkan terdapat pelbagai kategori iaitu sindrom autism kecuali pekak bisu dan buta. Jadi setiap kategori ni dia tidak sama kebolehan, seperti ada yang tidak boleh bercakap, ada yang tidak boleh menulis. Jadi mereka hanya menumpukan dan bergantung kepada setiap individu tersebut. Cara selesaikan masalah peraturan diri adalah dengan mengembangkan kecerdasan emosi untuk menguruskan emosi dan reaksi sendiri dengan berkesan. Tetap tenang di bawah tekanan dan buat keputusan yang rasional. Hal ini kerana tenaga pengajar yang mengajar pelajar OKU tidak boleh melakukan pekerjaannya sebagai seorang pengajar dengan sambil lewa. Hal ini kerana ingin mengelakkan apa-apa keburukan yang berlaku kepada pelajar-pelajar OKU. Dan ini juga merupakan kepercayaan ibu bapa mereka yang sangat tinggi untuk membenarkan anak mereka berada di bawah jagaan tenaga pengajar OKU ini. Nombor 2, kesedaran diri adalah dengan fahami nilai kekuatan, kelemahan dan kepercayaan peribadi anda. Renungkan pengalaman hidup anda dan bagaimana ia telah membentuk gaya kepimpinan anda. Kesedaran diri adalah asas kepimpinan yang tulen. Itu dikenali juga sebagai kepimpinan autentik. Apabila kita dapat mengesan tahap kebolehan diri, ia akan menjadikan sangat mudah untuk kita mengatur strategi dalam proses pengajaran, pembelajaran dan pembangunan berterusan. Hal ini merangkul pertumbuhan dan perkembangan peribadi, menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah dan mencari peluang secara aktif untuk belajar dan bertambah baik sebagai seorang pemimpin. Contohnya, seorang tenaga pengajar perlulah menilai keadaan semasa belajar supaya dapat menganalisis konsep pengajaran yang sesuai. Kepimpinan autentik ini dapat dikaitkan dengan maqasid syariah. Hifz al-Nafs, pemimpin autentik yang mencari pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membimbing dan membantu mencapai potensi mereka adalah contoh pemimpin yang memelihara diri mereka dan orang lain dalam sesebuah organisasi. Tetapi, jika pemimpin tidak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka, ia mungkin mengabaikan pemeliharaan diri seorang pemimpin.
Apa yang boleh dikaitkan dengan isu ialah seorang tenaga pengajar pelajar OKU perlulah mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Dengan itu, mereka perlulah mengumpul lebih banyak maklumat berkaitan cara atau strategi dalam proses pengajaran pelajar OKU. Selain itu, mereka juga perlulah mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber, bukan sahaja dari internet, malah dari orang yang berpengalaman. Jadi di sini saya telah sertakan beberapa gambar yang telah saya ambil ketika sesi temu ramah dijalankan, iaitu di Pusat Pemilihan dan Komuniti khas. Jadi itu sahaja daripada grup kami, iaitu grup 8. Sekian, terima kasih.